Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 8 Ramadan 10 April bersama saya Fazida Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. Jumlah subsidi haji tunggu kuota jemaah. Juga penduduk flat PKNS Kampung Baru diarah berpindah segera. Jumlah subsidi yang akan diberikan kepada jemaah haji Malaysia akan ditentukan selepas jumlah kuota jemaah haji negara bagi tahun ini dimuktamadkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Idris Ahmad berkata perbincangan lanjut bersama tabung haji berkenaan isu itu akan dibuat selepas kerajaan Saudi menetapkan jumlah kuota tersebut. Bila dapat bilangan kuota sebenar dapat, insya-Allah kita akan sit down untuk final lah. Kita jumlah subsidi yang kita berikan. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyampaikan sumbangan infak kasih kepada 70 asnaf fakir miskin di bahagian Kapar siang tadi. Semalam Kerajaan Arab Saudi memaklumkan kebenaran sejuta jemaah dari seluruh dunia menjalani ibadah haji pada tahun ini dengan beberapa syarat bagi mengelakkan risiko jangkitan COVID-19. Namun, jumlah kota haji bagi setiap negara masih belum diperolehi setakat ini. TH menjangkakan kos menunaikan haji bagi seorang jemaah muasasah pada tahun ini meningkat kepada lebih RM25,000 susulan kenaikan berkaitan cukai dan caj perkhidmatan baharu dikenakan Kerajaan Arab Saudi. Kerajaan Malaysia bagaimanapun telah memberi jaminan bahawa subsidi kepada jemaah haji negara akan tetap diberikan, namun kadar yang akan ditanggung belum diputuskan. Golongan belia berusia 18 hingga 20 tahun dan pelajar sepenuh masa di Institut Pengajian Tinggi IPT tempatan boleh mendaftar kredit e-tunai bernilai RM150 bermula esok. Kementerian Kewangan dalam kenyataan hari ini memaklumkan kredit e-tunai tersebut boleh diterima melalui salah satu daripada 4 penyedia perkhidmatan iaitu BigPay, GrabPay, ShopeePay dan Touch 'n Go e-wallet. Selain RM150 dalam bentuk kredit e-tunai daripada kerajaan, penyedia perkhidmatan e-tunai iaitu BigPay, GrabPay, ShopeePay dan Touch 'n Go e-wallet juga akan memberi insentif tambahan dalam bentuk cashback, voucher, mata terkumpul atau coins sepanjang tempoh program e-pemula. Menurut kenyataan itu, tempoh pendaftaran dan tuntutan e-pemula akan bermula esok hingga 1 Jun ini. Manakala kredit e-pemula serta manfaat padanan daripada penyedia perkhidmatan e-tunai tersebut boleh dibelanjakan sehingga 10 Jun 2022. Program e-pemula terbuka kepada warga negara Malaysia yang mencapai umur 18 ke 20 tahun pada 2022 iaitu lahir pada 2002 hingga 2004 atau pelajar sepenuh masa di peringkat diploma atau sijil kemahiran Malaysia tahap 4 SKM 4 dan ke atas di IPT tempatan yang berdaftar. E-pemula akan dilancarkan secara rasmi oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 15 April nanti dan dijangka memanfaatkan sehingga 2 juta belia. Pemimpin di peringkat kampung serta Dewan Undangan Negeri DUN diminta agar lebih agresif mencari maklumat orang miskin terutama keluarga yang tinggal di rumah uzur. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mazir Khalid berkata tindakan itu amat penting memandangkan tidak semua golongan berkenaan tahu saluran yang betul untuk mendapatkan bantuan. Tapi itulah kadang-kadang saya bimbang tu dia tak dapat nak sampaikan info dia tu kepada orang. Dia miskin, kemudian dia tak ada siapa yang ambil kisah pak dia. Jadi dia tak ada siapa. Last kali pemerintah yang dapat lah. Jadi kalau pemerintah dapat pun tak apa, boleh bagi kat kita. Kan? Saya kadang-kadang kita tengok dalam viral tu, yang jumpa tu press. Maknanya jumpa tanya dia kita tolong, kita akan bantu. Datuk Seri Mazir berkata demikian kepada media pada majlis iftar bersama warga Felkra Padang Terap di Pusat Komuniti Padang Kerasak Naka malam tadi.
Khamis lalu tular di aplikasi TikTok kisah seorang remaja dari Kampung Banggol, Kota Baru, Kelantan mengenai kesusahan hidupnya selain tinggal di rumah yang daif. Setiap hari, Wan Akif Afham Wan Muhammad Rushmadi, 13 tahun, akan mengambil upah mencuci tandas dan karpet masjid untuk menambah pendapatan keluarga dengan upah antara 6 hingga ke 7 ringgit. Seorang bayi lelaki dipercayai baru dilahirkan ditemui di depan sebuah kedai runcit di Kampung Padang, Kuala Kedah. Bayi yang masih lengkap bertali pusat itu ditemukan seorang lelaki yang juga penduduk di kampung berkenaan selepas ternampak ada sesuatu bergerak dalam sebuah kotak. Memetik laporan berita harian online, lelaki tempatan berusia 56 tahun yang menjumpai bayi berkenaan mendapati bayi itu masih hidup sebelum menghubungi polis untuk memaklumkan kejadian berkenaan. Ketua Polis Daerah Kota Star, Asisten Komisioner Ahmad Syukri Mat Ahir berkata, ketika kejadian lelaki terbabit tidak pasti jantina bayi berkenaan dan menunggu sehingga polis tiba. Bayi tersebut kemudian dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah HSB untuk mendapatkan rawatan lanjut sebelum diserahkan kepada bahagian pelindung kanak-kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Kota Star untuk tindakan lanjut. Setakat ini tiada tangkapan dilakukan, namun polis meminta kerjasama orang ramai yang ternampak kejadian itu supaya menghubungi Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Star atau Balai Polis Kuala Kedah untuk membantu siasatan. Selepas ini, 8 beranak berhimpit dalam rumah kecil. Berikan kami tempoh sekurang-kurangnya 6 bulan untuk berpindah. Itu antara luahan penduduk flat PKNS Kampung Baru Kuala Lumpur yang diarah berpindah selepas menerima notis keluar rumah pada 1 April lalu. Wartawan Syahirah Sukri yang mendengar keluhan penduduk ada perinciannya. Menurut penduduk, mereka menerima notis pengosongan seminggu sebelum Ramadan iaitu pada 22 Mac supaya mengosongkan premis mereka pada 1 April. Menurut salah seorang penduduk, Mahizan Yub, mereka bersedia untuk berpindah namun memerlukan pemberitahuan sekurang-kurangnya 6 bulan lebih awal supaya proses pemindahan berjalan lancar. Kalau ikutkan bacaan kat sini, dia tak ada mengatakan, dia tak ada memberi tempoh. Kalau nama lagi notis, selalunya notis tu mesti ada tempoh. Sekarang ni tak ada tempoh. Dia seolah-olah macam serta-merta, immediate macam tu. Tapi tak logik lah, tapi nama notis. Itu yang kita confuse tang situ lah. Menurutnya lagi, dalam bulan puasa dan menyambut Syawal tidak lama lagi, menyukarkan mereka untuk berpindah. Bagi seorang lagi penduduk, Roziah Yusof, yang tidak bekerja dan hanya bergantung kepada bantuan Baitul Mal sahaja, terkejut dengan notis berkenaan memandangkan dia antara penduduk yang belum menerima pampasan. Terperanjat lah, tiba-tiba kita dapat tu. Kata kenapa macam tu, kita boleh dapat borang tu. Sedangkan macam makcik tak dapat lagi duit. Tapi borang dah keluar. Sedangkan acik ni dengan tak bekerja. Tak bekerja, tak sihat, apa semua. Kita nak cari rumah. Mana kita nak dapat rumah? Dengan harga yang kita dapat pampasan tu. Roziah Yusof yang sudah tinggal di situ lebih 50 tahun mengalami sakit lutut dan sukar berjalan, meluahkan rasa sedih apabila mengenangkan nasibnya itu. Bagi Hashim Saleh pula, dia berdepan risiko kehilangan mata pencarian sekiranya terpaksa berpindah dari kediamannya. Lagi satu, kalau kita keluar dengan barang rumah tak apa. Saya berniaga kan, berniaga kecil-kecilan. Jadi barang tu memang banyak. Kita nak arrange pun ni kita dah buat apa kan 2-3 hari pun tak settle juga barang tu. Masa pendapatan kan saya ni kan untuk menyaring ni nak berniaga ni. Tapi 2,5 tahun tu hari kan, betul-betul dia kan. Saya memang tak dapat apa. Hasil tinjauan kami di flat, rata-rata penduduk flat Kampung Baru berkenaan meminta supaya wang pampasan dinaikkan kerana keputusan nilai yang diumumkan oleh pihak pemaju baru-baru ini terlalu rendah. Media melaporkan rata-rata penduduk rumah flat berkenaan dikatakan menerima keputusan nilai pampasan antara RM200,000 hingga RM250,000. Lebih kurang setahun isu Kampung Baru masih tidak selesai. Penduduk dilihat kecewa dengan permasalahan ini. Oleh itu, pemaju diharapkan dapat selesaikan masalah ini dengan segera bagi kepentingan semua. Syahirah Sukri untuk Berita Al Hijrah.
Rumah yang dibeli terbengkalai sejak 4 tahun lalu. Itu dugaan yang terpaksa dilalui 120 pembeli projek perumahan Fasa 3 Taman Seri Purnama, Gong Cempedak, Marang Terengganu. Justeru mereka merayu campur tangan kerajaan negeri agar dapat menyelesaikan isu perumahan yang menghantui mereka. Menurut seorang pembeli Wan Muhammad Syukri Wan Kasmawi 36 tahun, mereka membeli rumah teres kos rendah itu pada harga antara RM73,000 hingga RM145,000 pada tahun 2016. Rumah itu dijanjikan boleh diduduki dalam tempoh 2 tahun. Namun malangnya syarikat pemaju menghentikan kerja-kerja pembinaan atas alasan masalah kewangan. Macam saya, rumah sewa lagi, rumah sendiri lagi kena bayar. Jadi bebanan kami anak sekolah lagi di musim pandemik ni. Saya minta kerajaan negeri tolonglah masuk campur dalam masalah rakyat ni. Sebab kami amat terbeban sangat dah beberapa tahun dah. Wan Muhammad Syukri berkata, mereka juga sedih apabila mendapati kebanyakan rumah terbengkalai itu telah mengalami kerosakan. Apa yang merisaukan berlaku hakisan di sebahagian tapak perumahan sehingga terbentuk anak sungai baru-baru ini. Seorang pembeli lain, Abdul Halim Muhammad 33 tahun berkata, dia amat terbeban kerana sudah membayar ansuran bulanan pembiayaan bank biarpun rumah terbengkalai lama. Rumah ni sepatutnya siap pada 2018 dan kita semua dah bayar pinjaman ni pada 2018. Kerana sehingga sekarang ni rumah ni belum siap lagi. Dan ada yang pembeli yang terpaksa kena bayar 2 kali di bank dan juga untuk rumah sewa. Dan ini memberi beban kewangan kepada pembeli. Sementara itu, Rokiah Muhammad, 46 tahun, kecewa impiannya untuk memiliki rumah sendiri musnah. Jadinya kita pembeli ni kecewa sangatlah dan berharap ada pihak yang sanggup untuk ambil projek ni lah. Siang kita setiap kali balik raya tengok rumah dah siap, bukan setakat dah siap. Banyak lagi yang rosak pula. Rokiah berharap isu ini dapat diselesaikan sebelum dia bersara 4 tahun lagi. Lain pula di Perak, walaupun dapat bersama dalam satu kediaman, namun 8 beranak yang menghuni rumah sempit di Kampung Parit Haji Taib 3 Bagan Serai tidak dapat bersahur dan berbuka bersama ekoran tiada ruang untuk menghidang makanan. Rumah satu bilik ini didiami Ahmad Ghani, 55 tahun dan isterinya Haslinda Muhammad Hassan, 46 tahun bersama 6 anak mereka sejak 10 tahun lalu. Mereka tidak pernah makan semeja ekoran ketiadaan ruang. Keadaan itu menjadi bertambah pilu ketika Ramadan kerana tidak dapat bersahur dan berbuka bersama. Makan lain diri. Tak boleh nak hidang macam letak macam penuh-penuh dia dua ada atas meja kan. Tapi makan sendiri cedok. Saya cuma masak macam biasa je lah. Ada macam tu kan. Ada nak rumah yang macam ada ruang tamu, dapur kan, bilik mandi, bilik apa semua. Tu satu meja tu untuk buka puasa, untuk bina ke apa kan. Menurut Haslinda, anak-anak perempuannya yang berusia antara 12 hingga 19 tahun juga berasa tidak selesa kerana perlu menunggu giliran setiap kali perlu menggunakan bilik. Anak-anak lelaki pula terpaksa tidur sama ada di sofa ataupun di ruang depan beralaskan kain. Sementara itu, menurut Ahmad Ghani, 55 tahun, sebelum ini dia telah memohon bantuan membina rumah melalui Baitul Mal dan telah diluluskan, namun tidak dapat diteruskan kerana tidak mempunyai tapak rumah. Tidur selesa, kalau rumah macam ni tak selesa lah tidur kan. Kalau rumah baru selesa tidur, anak ambil angin kalau luar dalam. Macam saya duduk rumah sini, saya kadang-kadang duduk luar yang ambil angin, duduk luar yang dalam pun dah anak ramai dah. Susah lah kan. Nak berjalan pun sangkut. Prihatin dengan nasib keluarga terbabit, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Gunung Semanggul, Razman Zakaria, membeli tanah dan mewakafkan kepada keluarga terbabit untuk dibina rumah. Menurut Razman, pembinaan rumah baru berkenaan dengan kos dianggarkan bernilai RM76,000.
dijangka siap penghujung tahun ini. Jadi ini inisiatif yang kita ambil untuk memberi bantuan secara percuma lah. Kita nak bagi nanti kita wakaf ke Baitul Mal. Baitul Mal akan wakaf untuk Ihsan Care NGO yang parti sendiri dengan sahabat-sahabat di Bengang Serai ini, jadi untuk menguruskan. Jadi kita nak pastikan kepada mereka yang benar-benar layak dan telah disahkan oleh agensi kerajaan seperti Baitul Mal ataupun kebajikan masyarakat bahawa mereka ni layak menerima tetapi tidak ada tanah, maka datang kat kita bagilah tanah tu untuk buat. Menurut Razman, dia membeli tanah seluas 1.33 hektar di kampung Alur Singa, Bagan Serai dan diwakafkan kepada golongan asnaf, fakir dan miskin yang tidak mempunyai tanah agar mereka dapat membina kediaman sendiri. Menurutnya, kebanyakan asnaf dalam kawasan Don Gunung Semanggol tidak mempunyai tanah sendiri menyebabkan mereka menumpang di atas tanah milik orang lain. Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM secara konsisten membantu golongan memerlukan terutama asnaf yang terkesan akibat COVID-19 antaranya melalui program Ihya Ramadan MAPIM. Program Ihya Ramadan MAPIM hari ini diadakan di Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi. Menurut Setiausaha Agungnya Zulhanis Zainul, selain menyantuni golongan kurang berkemampuan, ia secara tidak langsung dapat mengimarahkan masjid. Dan program ini memang padatlah. Satu hari ini kita dekat masjid ni, kita buat program yang sangat padat. Dan kalau ditanya tentang peruntukan yang kita peruntukkan untuk seluruh Ramadan kali ini, kita membelanjakan hampir RM800,000 Malaysia, yang mana kita menggerakkan hampir 52 program. Setiap malam ada program, dua program setiap malam, dan kita jelajah. Kita bukan statik satu tempat, kita berjelajah dari masjid ke masjid, surau ke surau di seluruh Kuala Lumpur, Selangor dan Negeri Sembilan. Program Sehari MAPIM bersama masjid hari ini dimulakan dengan Qiyamul Lail, kuliah subuh, solat berjemaah diikuti pelbagai program lain. MAPIM turut menyediakan klinik bergerak bagi menjalankan pemeriksaan kesihatan percuma kepada komuniti setempat. Ini inisiatif yang terbaik lah MAPIM. Sebenarnya kami dengan MAPIM ni dah kata lama bekerjasama, dan kami pun ada sediakan tamu khas untuk MAPIM di sini. Yang mana kami tak mampu nak beri bantuan untuk luar negara dari MAPIM lah. Kami salurkan melalui MAPIM. Dan sangat terbaik lah program ni. Jadi ini pertama kali PAS datang untuk memberikan perkhidmatan. Selain itu juga, NGO kemanusiaan itu turut mengagihkan 500 pek iftar tajaan MAPIM Mobile Kitchen dan 2,000 pek bubur lambuk. Mengulas lanjut, Zulhanis berkata inisiatif seumpama itu akan diteruskan di 5 lokasi selepas ini, iaitu di Surau Platinum Al-Mawaddah Shah Alam bagi menghidupkan suasana Ramadan. Selain program Ihya Ramadan, MAPIM tetap meneruskan usaha membantu di Gaza, pembinaan 3 apartmen 5 tingkat di wilayah berkenaan bagi memberi kemudahan kepada 100 keluarga mangsa perang yang kehilangan kediaman akibat serangan Zionis akan mula dibangunkan selepas Ramadan ini. Menerusi projek berkenaan, MAPIM menyasarkan kutipan RM6 juta. Orang ramai yang ingin menjadi sebahagian daripada misi kemanusiaan MAPIM boleh menyalurkan sumbangan ke tabung dana kecemasan Gaza melalui akaun Maybank 5628 3463 6620. Bersedekah di bulan Ramadan adalah satu ibadah yang terpuji. Lebih memberikan manfaat buat diri kita apabila kita melaksanakannya dengan istiqamah setiap hari. Sudah pasti untuk melaksanakannya, ia memerlukan perancangan dalam jadual Ramadan kita. Bersama-sama Aman Palestin merancang Ramadan anda dalam menyertai kempen Ramadan bersama anjuran Aman Palestin. Layari www.jommenyumbang.com atau hubungi 03-892-67019 untuk penyertaan ibadah korban. Bangkit berjuang bersama. Perdana Menteri Pakistan digulingkan. Perdana Menteri Pakistan Imran Khan digulingkan dalam undi tidak percaya di Parlimen negara itu. Imran yang tidak hadir pada persidangan itu hilang majoriti di 342 kerusi setelah gagal mendapat sokongan rakan pakatan dan ahli partinya sendiri. Imran hilang jawatan sebagai Perdana Menteri setelah 174 ahli parlimen
menyokong resolusi undi tidak percaya terhadapnya. Undi tidak percaya itu diadakan susulan Mahkamah Agung memutuskan bahawa Imran bertindak secara tidak sah membubarkan Parlimen dan ingin mengadakan pilihan raya baru selepas Timbalan Speaker enggan membenarkan undi tidak percaya sebelum ini atas dakwaan campur tangan asing. Perdana Menteri baru dijangka akan dilantik Isnin ini. Pemimpin Liga Muslim Pakistan, Shehbaz Sharif, disebut-sebut sebagai calon yang bakal menerajui jawatan penting itu. Imran yang akur dengan keputusan itu bagaimanapun mendakwa beliau adalah mangsa perubahan rejim yang diterajui Amerika Syarikat yang tidak selesa dengan polisi luarnya termasuk berbaik dengan Rusia. Untuk rekod, tiada Perdana Menteri Pakistan pernah melengkapkan tempoh penuh sebagai Perdana Menteri setakat ini. Perdana Menteri Britain Boris Johnson mengadakan kunjungan mengejut ke Ukraine untuk bertemu Presiden Volodymyr Zelensky. Lawatan itu sebagai tanda solidariti terhadap penduduk negara itu. Dalam kunjungan itu, Johnson tidak datang dengan tangan kosong. Kerajaan United Kingdom bersetuju untuk menghantar 120 kenderaan berperisai dan sistem kapal anti-peluru berpandu terbaru kepada Ukraine. Beliau juga menambah jumlah jaminan pinjaman UK kepada Kiev sebanyak 770 juta pound bersamaan 4.23 bilion ringgit. Together with friends and partners, we, the UK and others, supply the equipment, the technology, the know-how, the intelligence, so that Ukraine will never be invaded again, so that Ukraine is so fortified and so protected that Ukraine can never be bullied again, never be blackmailed again, never be threatened in the same way again. Час запровадити повне ембарго на російські енергоносії, збільшити надання нам усієї зброї. Народ України цінує підтримку Великої Британії на нашому шляху до миру. Zelensky memuji sokongan dan komitmen yang diberikan United Kingdom yang disifatkannya wajar menjadi contoh kepada negara barat lain. Lawatan Perdana Menteri Britain itu diadakan sehari selepas serangan peluru berpandu yang mengorbankan puluhan nyawa rakyat Ukraine di timur negara itu. Seorang rakyat Palestin terbunuh manakala 12 lagi cedera dalam serbuan tentera Zionis di Jenin. Rejim itu mendakwa serbuan itu ada kaitan dengan insiden tembakan di kawasan kelab malam popular di Tel Aviv baru-baru ini. Serangan yang memakan masa beberapa jam itu dilancarkan setelah Perdana Menteri Israel Naftali Bennett memberi kebebasan penuh kepada tenteranya untuk melakukan apa sahaja tindakan, kononnya untuk menghentikan keganasan. Bennett memberi arahan bahawa tiada batasan dalam peperangan ini. Kelihatan beberapa kenderaan berperisai memasuki Bandar Jenin yang terletak di utara tebing barat. Serangan mensasarkan sebuah kamp pelarian Palestin dan beberapa kampung berhampiran. Pihak berkuasa Palestin mengesahkan mangsa yang terbunuh ialah Ahmad Al-Saadi, 25 tahun. Di Dakota Utara Amerika Syarikat, ahli paleontologi berjaya menemukan sebahagian fosil dinosaur pertama yang dipercayai terbunuh ketika asteroid besar melanda bumi 66 juta tahun lalu dekat Tanis. Kaki Tascalosaurus atau dinosaur herbivore kecil ditemukan bersama serpihan batu angkasa selebar 11,262 meter yang membunuhnya. Kaki haiwan itu yang lengkap dengan kulit berkemungkinan tercabut selepas dilanda asteroid Chicxulub sehingga menyebabkan banjir kilat. Fosil kaki haiwan itu digali bersama beberapa siri penemuan luar biasa di tapak fosil terbabit. Ini adalah penemuan pertama dinosaur yang menjadi mangsa hujan asteroid sehingga menyebabkan kawah seluas 149,669 meter di kawasan yang kini dikenali sebagai Teluk Meksiko. Pakar menjelaskan bilangan fosil dinosaur yang ditemukan di dalam batu sangat sedikit walaupun beberapa ribu tahun sebelum hujan asteroid berlaku. Oleh itu, usaha untuk menemukan fosil dari hari peristiwa itu berlaku sebenarnya adalah sangat luar biasa.
Program Young Employable Student YES digerakkan oleh Kementerian Sumber Manusia bagi meningkatkan kemahiran kebolehpasaran graduan melalui pembangunan kemahiran insaniah, pendedahan kepada kerjaya dan industri, penjenamaan kendiri dan pembinaan rangkaian perhubungan profesional serta kepimpinan. Sebelum itu, jangan lupa tepat 8.45 malam ini, Globe Al-Hijrah yang akan memfokuskan isu provokasi melampau Zionis terhadap rakyat Palestin pada bulan Ramadan. Sekian Berita Al-Hijrah. Ikuti Berita Al-Hijrah di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan, eksklusif dan menarik. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berterawih.